Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maaf saya terpaksa betulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu bih wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat, sejahtera, dirahmati Allah dan sentiasa dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa berniat baik untuk melakukan sesuatu yang baik pada hari ini dan hari-hari yang akan datang. Okey, nampaknya yang pertama Rasmini Bastian, saya rasa ini adalah daripada negara jiran negara jiran nampaknya sampai dulu daripada yang lain. Dan pada pagi Ahad pagi Minggu, saya kira ramai yang bercuti, tetapi dalam waktu cuti inilah, cuti kerja lah, kita juga banyak urusan-urusan yang lain yang kita memang fokus nak buat pada hari Minggu. Kadang-kadang kita siapkan bahawa hari Minggu ni lah kita nak masak sedap-sedap, nak masak dengan nak berkumpul bersama keluarga dan sebagainya. Sebab itu pada hari yang lepas Bonda ada tanya beri cadangan nak live apa, ada seorang je yang jawab minta buat awalkan sikit 9.30 hingga 10.30 supaya ada peluang untuk menyelesaikan, maksudnya selepas habis 10.30 tu dah boleh buat kerja lain. Terus 9.30 tu boleh buat macam-macam lah tetapi bukan tetapi, maksudnya saya akan fikirkan, Bonda akan fikirkan kita teruskan juga buat masa ini pada jadual yang biasa kerana kita dah biasa dengan jadual ini. Sebelum Bonda terlupa, Bonda nak maklumkan hari Selasa 27 Oktober kita tiada live Bonda ada temu janji di hospital. Cara biasalah sebab temu janji tu memang dia klinik tu ada hari Selasa. Jadi memang setiap hari, bukan setiap hari lah maksudnya, sebab sekarang Bonda dah jadualnya mungkin 3 bulan sekali atau begitulah yang diberikan oleh pihak perubatan. Bonda akan berulang ke sana pada hari sampai temu janji, dan temu janji untuk bulan ini ialah 27 hari bulan 10. Jadi saya maklumkan, nanti Bonda maklumkan lagi supaya tidak tertunggu pada hari tersebut lah. Sebab pagi beritahu bahawa tiada live pada hari tersebut. Saya harap
para sahabat yang sering mengikuti live ini supaya jangan tertunggu-tunggu ya. Dan saya takut, bukan saya takut, saya risau ada yang fikir dah berhenti ke, macam yang lepas 2 hari bunda tak live ke, dalam iklan yang bunda keluarkan itu tangguh bukan berhenti ya. Ini pun nanti akan diiklankan tangguh juga, kita akan berikan lagi. Okey, saya tengok ni ada Bahria, ada Elvira, ada Rasmia dan ada siapa lagi? Kita tengok-tengok dulu. Elvira, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kamisah Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Diberi salam untuk semua juga yang lain. Ada Rozi Yaakob, ada Nur Fidarin, kemudian Rasmi ni. Okey, sebagaimana yang bunda war-warkan juga, kita hari ini akan berbicara tentang Ashabus Sabti. Tapi sebelum itu, bunda ulang sikit apa yang kita baca pada hari Khamis yang lepas, iaitu ayat 45, ayat 46. Pada ayat 46 kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita kaum yang terdahulu yang telah diturunkan kitab, sama ada kitab Zabur ataupun kitab Injil. Mereka telah mengubah yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Dia ubah kandungan kitab yang diturunkan kepada mereka, walaupun mereka kata mereka kata sami'na, tetapi mereka wa asaina, mereka tidak mau turut, maksudnya tidak mau menurut, bahkan mereka ingkar. Maka dalam keadaan itulah Allah memberikan balasan kepada mereka di hari nanti, di hari akhirat nanti. Dan Allah sebutkan di sini hanya sedikit sahaja yang beriman. Pada hari ini kita baca ayat yang ke-47, sambungan sebenarnya daripada ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan dan meminta supaya mereka yang menerima ataupun diturunkan kitab kepada mereka untuk beriman kepada Al-Quran ataupun beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita baca, Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina utul kitab. Wahai orang yang telah diutuskan kitab, iaitu umat yang terdahululah, Yahudi dan Masihi. Aminu, berimanlah, ini fi'il amar ya. Aminu, berimanlah, bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah dengan apa yang telah kami turunkan. Maksudnya Al-Quran lah dan mengesah di Al-Quran ini mengesahkan ataupun menyokong kitab-kitab yang terdahulu. Pagi ni tekak kering saja walaupun sebenarnya sarapan dokumen banyak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl. Yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Al-Quran. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurah, ada kitab Injil. Jadi musaddiqan lima ma'akum adalah Al-Quran itu menyokong apa yang telah diturunkan kepada kamu. Min qabli an natmisa wujuhan. Sebelum kami sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menghapuskan, menghancurkan bentuk muka kamu.
fanaruddaha ala adbariha, maka bila Allah rosakkan muka, maksudnya hapuskan bentuk muka sehingga berubah menjadi tidak ada lagi bentuk muka dia lah. Tidak ada hidung, tidak ada mata, tidak ada muka. Seperti maksudnya depan dengan belakang dengan sama. Kita boleh imagine, kita boleh bayangkan bagaimana balasan sekiranya Allah menghancurkan, sekiranya Allah menghapuskan muka kita dan ditukar dengan belakang. Au nal'anahum, ataupun kami laknati kamu kama la'anna ashabas sabti, sebagaimana kami telah melaknat ashabas sabti. Nanti saya terangkan ashabas sabti itu siapa. Wa kana amrullahi maf'ula, sesungguhnya larangan Allah, perintah Allah itu adalah tetap akan berlaku. Bila dia kata maf'ula, maksudnya mesti, tidak ada kata mungkin iya, mungkin tidak. Macam kita lah, orang Melayu ni kalau dapat insya-Allah dia tu mungkin iya, mungkin tidak. Padahal insya-Allah itu satu doa, mudah-mudahan dikehendaki Allah. Okey, saya tak boleh campur-campurkan, nanti kan lupa nak cerita yang ni. Saya pergi dulu kepada cerita pertama dalam ayat ini, memerintahkan umat-umat, sebab masa Rasulullah diturunkan Al-Quran kepadanya, umat-umat yang terdahulu itu masih ada. Dan sekarang pun masih ada. Mereka diseru berimanlah kepada apa yang diturunkan dalam Al-Quran, kerana Quran ini adalah juga menepati, membenarkan apa, maksudnya menjelaskan dengan kebenaran apa yang diturunkan kepada kamu dari kitab yang terdahulu. Kenapa disuruh beriman? Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala natmisa, menghancurkan, menghapuskan. Saya selalu rujuk YouTube atau video Mutawalli Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia ada kitab tafsir tafsir Sya'rawi, tafsir Mutawalli Sya'rawi. Tapi kalau nak baca buku tu panjang, jadi kadang-kadang kita sambil baring boleh dengar apa yang diceritakan dalam tafsir ayat ini, dan saya cuba bawakan kepada para sahabat sekalian. Dia menjelaskan maksud natmis di situ. Natmisa itu ialah memang satu kuasa Allah yang boleh hapus. Sebenarnya kalau kita boleh dia beri perumpamaan ataupun contoh, kalau ada orang datang rumah kita halau, itu dipanggil dalam bahasa tarat, halau. Tapi natmis ini kita dah ada tapi kita tak mau dia, kita hancurkan dia. Dan dalam tafsirnya juga, dalam kata-kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dia sebutkan bahawa kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wujuhan dalam yang nak dihapuskan itu ialah muka. Kenapa tidak perut? Kenapa tidak kaki? Kenapa tidak tangan? Kenapa tidak tulang belakang? Sedangkan kalau dihapus itu juga satu kecacatan. Mengikut Syekh Mutawalli, muka adalah satu yang paling mula dilihat dalam diri seseorang. Kalau kita jumpa orang, kita nak kenal siapa dia, kita tengok apa? Tengok muka kan? Kadang-kadang kita tengok tangan, tak tahu itu tangan siapa, melainkan anak-anak kita lah yang duduk dengan kita. Kalau orang tu sekali-sekali kita jumpa, kita tidak boleh membayangkan, melainkan kita boleh terus nampak ialah mukanya. Dan pada muka itulah letaknya panca indera yang melihat, mencium, merasa, termasuklah juga telinga pun dia, walaupun dia tepi muka, mendengar. Jadi bila disebut muka itu, banyak perkara yang dihapuskan di situ. Sebab itu wujuh. Dan oleh kerana Syekh Mutawalli ni dia memang tafsirnya itu terkenal dengan tafsir bahasa, menjelaskan maksud lain. Boleh jadi juga dia kata wujuh itu bukan menunjukkan muka, tetapi menunjukkan arah,
arah kalau kita kata wujuh itu depan, arah depan, maksudnya Allah akan menghapuskan, Allah paling muka, Allah tidak lagi mengarahkan dia ke depan. Jadi saya nak memberikan faham pada diri dan kepada anda semua bahawa balasan itu memang balasannya memang beratlah kalau kita tidak beriman pada Al-Quran. Allah menghapuskan arah tuju. Dia lambangkan bahawa menghapuskan muka, bentuk muka menjadi licin, menjadi macam belakang kita, berarti kita sudah berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak lagi ada arah tuju. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, walaupun ayat ini kepada Yahudi, tetapi kepada kita lah juga. Kalau kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai pegangan utama kita, maka kita tidak ada arah. Seolah-olahnya muka kita ini sama je dengan belakang. Dan Allah memang mampu, Allah memang mempunyai kuasa untuk mengubah muka kita menjadi belakang. So kita tidak ada mata, tidak ada. Sebab itu panca indera sepatutnya yang boleh kita gunakan untuk berfikir, kita gunakan untuk mengetahui, memahami sesuatu, tetapi kita tidak lakukan. Jadi di situlah kita perlu mengambil pengajaran bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu balasan yang paling dahsyat apabila kita tidak beriman kepada Al-Quran. Ini satu peringatan untuk kita menjadi insaf, menjadi rasa rasa benar-benar begitu akur dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintahkan aminu, wahai orang yang telah diutuskan kitab, aminu, berimanlah, bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum, dengan apa yang telah Allah turunkan kepada kamu. Kemudian Allah kata fanaruddaha, maka kami akan kembalikan ala adbariha, saya dah terangkan tu, belakang, depan, belakang sama saja. Au nal'anahum, ataupun kami laknati mereka. Laknat bagaimana? Kama la'anna ashabas sabti, sebagaimana kami laknat ashab, kumpulan as-sabti. Pertama saya nak terangkan makna ashab dahulu. Dalam bahasa Arab ataupun lebihnya dalam Al-Quran, kita banyak jumpa perkataan ashab. Ashab Al-Kahfi. Kita baca surah Kahfi dulu kan? Ashab Al-Kahfi. Maksudnya golongan Al-Kahfi. Ingat lagi tak golongan Al-Kahfi yang ikut tadabbur Al-Kahfi? Jadi As-Sabt ini ialah di golongan Sabtu. Kenapa Sabtu? Sabtu tu hari tau. As-Sabt ialah hari. Okey, tak apa. Kita cerita hari kemudian. Kita faham ashab. Maknanya ada satu kumpulan yang terlibat dalam kisah As-Sabt. Maksudnya dia ada pada tempat dan ketika As-Sabt kejadian itu berlaku. Sebab itu kalau dalam perang kita kata Ashabul Badar, mereka yang terlibat dalam perang Badar. Ashabul Uhud, mereka yang terlibat dalam perang Uhud. Begitu juga Ashabus Sabti, iaitu mereka yang tergolong ada pada ketika itu berlakunya As-Sabt. Mungkin satu masa akan datang anak-anak kita, anak-anak cucu cicit kita akan menggelar kita Ashab Corona. Kerana kita berada mengalami peristiwa COVID-19, coronavirus. Arab dia akan panggil Ashab Coronavirus. Coronavirus. Ataupun Ashab Virus Corona. Begitulah. Ya, maksudnya untuk dalam sejarahnya disebut. Maka Ashabus Sabt ini adalah mereka yang terlibat dengan cerita As-Sabt.
Ashabus Sabt ini ada beberapa tempat diceritakan dalam Al-Quran. Tetapi yang secara terperincinya disebutkan dalam surah Al-A'raf 163 ayat 163 hingga 167. Saya akan ceritakan nanti apa ceritanya. Cerita tentang As-Sabt. As-Sabt ialah nama hari daripada tujuh hari. Saya nak tanya para sahabat sekalian. Ni pun saya dengar daripada Mutawalli Syarawi juga. Sedar tak kita? Sebenarnya 7 hari dalam satu minggu itu adalah mengikut bilangan. Al-Ahad, satu hari Ahad. Wahid, satu. Isnin, hari Isnin. As-Sulasa, hari ketiga, hari 3. Al-Arbi'a, hari keempat. Al-Khamis, hari kelima. Faham ya? Jadi Jumaat dengan Sabtu itu bukan bilangan. Jumaat dan Sabtu bukan bilangan. Kalau Arab dia sebut Jumaat itu ba'dal Khamis, selepas yang kelima. Atau kalau Sabtu qabla al-Ahad, sebelum Ahad. Kalau dia nak jelaskan mengikut bilangan lah, sebelum satu. Jadi kenapa Jumaat itu tidak sebut patutnya selepas Khamis, As-Sadis, Yom As-Sadis, kemudian hari Sabtu itu As-Sabi', hari yang ke-7. Tidak dan dalam sebutan bahawa Jumaat itu ialah Jum'ah, hari perkumpulan, hari berkumpul. Umat Islam berkumpul pada hari Jumaat. Kan? As-Sabt pula, As-Sabt itu dalam bahasa Melayunya dipanggil tetap, sakinah. Duduk diam. Sabt, dia duduk diam, dia tak mana-mana. Berkurunglah macam kita dalam cerita coronavirus lah ni. As-Sabt ialah tak boleh keluar, duduk diam-diam. Sebab itu dinamakan As-Sabt. Ashabus Sabti. Kalau pensyarah dia bekerja lebih daripada 5 tahun, dia boleh ambil cuti sabbatical. Sabbatical itu daripada Sabtu, cuti rehat. Cuti dia bukan rehat, duduk senyap macam juga Ashabus Sabti ni, tetapi dia duduk beramal, duduk di rumah beramal. Jadi saya nak sebut ni sebab kita sekarang dalam tempoh duduk rumah. Duduk rumah buat apa? Beramal. Duduk rumah beramal. Mendekatkan diri kepada Allah. Banyakkan baca Quran. Banyakkan berzikir. Banyakkan bertasbih. Banyakkan berdoa. Banyakkan mencari ilmu. Dan macam-macam yang kita boleh lakukan. Sebab itu sebab itu Bonda nak terangkan tentang Ashabus Sabti ini. Sebenarnya saya nak balik dah cerita Ashabus Sabti ataupun apa peristiwa As-Sabt ini. Di dalam surah Al-A'raf ayat 163 dan 167 ada disebutkan tentang Ashabus Sabti. Iaitu pada ketika itu, ketika Nabi Daud orang Yahudi ni diminta, umat dia tu diminta satu kampung itu, ulama tafsir tidak menyebutkan nama tempat itu. Tapi mereka kebanyakannya sebagai nelayan, suka menangkap ikan dan juga memburu binatang lain, tapi selalunya layan lah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya mereka ini mengambil, maksudnya menjadikan hari Sabtu sebagai hari ibadah. Tidak boleh keluar berburu. Tidak boleh keluar, nelayan ni, mencari ikan lah. Tak boleh berburu lah.
Kalau pancing lah, kalau jala lah tak boleh. Lalu Allah, sebab ini syariat disyariatkan oleh Allah supaya mereka tinggal di rumah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perintah wahyu turun daripada Allah. Macam kita sekarang ini, kita diperintahkan untuk tidak mendedahkan diri banyak keluar daripada rumah. Itu bukan, tak ada wahyu turun begitu. Cuma kita mengambil satu kaedah untuk menyelamatkan diri. Dan di dalam Islam, kaedah menyelamatkan diri ini perlu dipatuhi. Kerana kita diminta untuk menyelamatkan diri. Kan? Kalau kaedah usul fiqh, dia kata ada beberapa perkara menyebabkan perkara itu, hukum itu dilaksanakan ataupun ditimbulkan, iaitu di antaranya menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga jiwa. Dan sekarang ini di dalam cerita corona ini, kita menjaga diri, jiwa kita. Menjaga jiwa kita. So kita wajib ikut. Dan kita lihat cerita Ashabus Sabti ini ialah dia agama, kerana syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya pada hari Sabtu yang ditentukan, dia, kalau saya baca dalam buku, tidak semua Sabtu, tetapi ada Sabtu yang Allah tentukan tak boleh keluar, tak boleh berburu, tidak boleh membunuh. Macam kita ihram lah, tidak boleh membunuh binatang, tidak boleh mencabut pokok dan sebagainya, menggunting rambut, tak boleh memotong kuku. Syariat Allah ni sebenarnya diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mahu kita menguatkan ketabahan kita. Ta'abudi, kita panggil, kita tak perlu tanya why, kenapa kalau kita ihram tak boleh itu, tak boleh ini. Macam juga Ashabus Sabti, kenapa hari ini tak boleh berburu dan sebagainya. Kerana dia perintah Allah, kita perlu taat. Namanya ta'abudi, ibadah kita kepada Allah. Kalau kita tinggalkan, kita dapat pahala. Allah nak tunjukkan kepada kita, Allah nak memberikan bahawa itu syariat dia, kita mesti patuh. Allah yang menjadikan kita, Allah yang semua makhluk, ikan-ikan yang nak diburu tu pun ikan yang Allah beri dan anugerahkan kepada kita. Bila Allah kata pada hari tersebut tidak boleh dilanggar perintahnya, maka tidak bolehlah dilanggar perintah itu. Namun dalam cerita Al-Quran ada 3 golongan. Ulama tafsir menceritakan daripada cerita dalam A'raf itu, ada 3 golongan ada 3 golongan di dalam Yahudi masa itu, kumpulan yang diwajibkan untuk tinggal di rumah. Ada yang patuh. Ini yang patuh lah, maksudnya dia beriman. Dia patuh. Dia betul lah duduk beramal, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tak pergi bekerja, tidak pergi berburu dan sebagainya. Golongan kedua, engkar. Dia pergi berburu, tidak kisah, tidak duduk di rumah sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Golongan ketiga, dia tidak keluar dan tapi dia sendiri diam-diam. Macam golongan pertama tadi, dia beriman dan dia tegur, maksudnya tidak benarkan tidak benarkan golongan yang engkar tadi untuk pergi berburu. Diberitahu bahawa kita kena taat perintah Allah. Dia larang sebenarnya, tapi mereka pergi juga. Maksudnya, saya nak balik semula.
Golongan pertama adalah orang yang beriman. Dan dia beriman dan sentiasa menasihati golongan yang ingkar. Golongan kedua, golongan yang ingkar. Dia lakukan apa yang dilarang oleh Allah. Golongan ketiga, dia tidak ingkar tetapi dia hidup sendiri. Maksudnya dia biarkan aja. Malah golongan yang ketiga ini menegur golongan pertama. Dia kata buat apalah tegur. Agaknya bunyi macam itulah benda yang bunyikan atunasi suara begitu. Jangan biarlah mereka pergi. Mereka tak akan dengar apa yang kamu lakukan. Golongan yang beriman ni kata kita mesti tegur. Kerana itu perintah Allah. Kita mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat yang dikasihi sekalian. Sebenarnya, cuba lihat daripada 3 golongan tadi, di manakah kita kalau kita yang berada di situ? Kita boleh banding apa yang berlaku sekarang kan? Kita melihat, kita beriman. Kalau kita melihat kemungkaran, kita tegur atau tidak? Kalau orang tak ikut perintah Allah, kita seru mereka melakukan perintah Allah atau tidak? Kalau tidak, kita masuk golongan ketiga. Kalau kita beriman, kita beribadat dan kita menegur kesalahan yang dilakukan oleh orang lain dan menyeru kepada perkara kebaikan, maka kita duduk di yang pertama. Dan nauzubillah, janganlah jadi orang yang ingkar. Okey. Dan di dalam ayat yang cerita tersebut menceritakan apabila berlaku mungkar, apabila ashabus sabti ini ada yang tidak taat perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan azab, Allah turunkan balasan kepada yang ingkar. Allah turunkan, menghancurkan mereka. Macam yang dicerita tadilah, menghancurkan mereka. Mereka tidak, saya ada letak di sini tadi. Dia kata, falamma atau anmanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Tuhan tu ubah muka mereka menjadi qiradatan khasi'in. Apa makna qiradah? Jadi macam monyet kera. Begitulah, itu antara azab dia. Banyak lagi kalau kita nak baca dalam surah Al-A'raf, itu banyak lagi balasan-balasan yang Allah sebutkan azab. Maka orang yang mereka yang beriman, Allah balas dengan balasan yang baik, menyelamatkan mereka daripada azab tadi. Dan di dalam ayat-ayat ini Allah tidak sebutkan, Allah silentkan, tak sebut tentang orang yang beriman, tetapi tidak menyeru menyeru ataupun menegah orang yang melakukan mungkar tadi. Mengikut ulama tafsir, ini bukan benda yang cakap saya baca-baca tu, maksudnya Allah tidak menceritakan golongan yang tidak menegur mungkar itu menunjukkan kemurkaan Allah, tetapi mereka tidak diazab kerana mereka tidak melanggar perintah Allah, tetapi balasannya tidak sebaik yang diterima oleh orang yang berusaha untuk menahan orang melakukan perkara mungkar. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, faham cerita Ashabus Sabti? Maksudnya mereka yang diperintahkan untuk berehat daripada kerja lain-lain, untuk memfokuskan, dilarang berburu, untuk fokus kepada ibadah kepada Allah. Ibadah khususlah Dan di antaranya ada yang ingkar dan di antaranya ada yang beriman, dan ada juga yang beriman tetapi tidak berdakwah untuk membetulkan yang mungkar.
Pengajaran yang diambil di sini ialah pertamanya, apa sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu patuh. Mungkin dia harus pada hari yang lain, tetapi tidak harus pada hari tersebut. Berburu adalah harus pada hari-hari yang lain selain daripada hari Sabtu kepada mereka. Makan dan minum adalah harus pada hari-hari yang lain, tetapi tidak pada bulan Ramadan, melainkan golongan tertentu sahaja. Kan? Harus, betul, nampak tak? Jadi tak boleh langgar lah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga tidak mengungkit ataupun sering mengatakan kenapa, mengapa. Itu adalah perintah Allah. Kita mesti lakukan secara ta'abudi, secara perhambaan kita. Layaknya kita sebagai hamba ialah menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Siapa yang saya pin ni tadi? Shimah Saya tak nampak, maaf. Saya cari dalam ni pula tak keluar. Nampaknya ramai sikit ni. Oh, Shimah, betul lah. Shimah ni lama tak ada kerja kan, hari ni hari Ahad. Okey. Kita ada Khairul Hakimi. Oh, betul lah. Harry Hakimi, dia ada sebut di sini mana saya nak pin Khairul Hakimi ni. Khairul Hakimi, saya tak tahu itu ke? Bukan bukan nama. Khairul Hakimi ada sebutkan, dia kata spelling in Arabic, as-sabt itu lain. As-sabt, sabat. Kita cerita tentang as-sabtu, hari Sabtu. As-sabt. Saya rujuk bukan semesti as-sabtu dibenarkan tetap, tapi as-sabt ialah tetap, sakinah, diam. Sabit itu pun maknanya diam. Tetapi ada yang dieja dengan as-sabtu. Kalau rujuk tafsir Mutawalli Sya'rawi memang diterangkan tentang as-sabtu itu ialah hari tenang. Hari tidak apa, sebab itu disebutkan saya nak ulang bila Hakimi timbulkan, takut nanti orang lain baca pening As-sabtu sabit, sabata memang maknanya sabit, tetap. As-sabtu bisin juga maknanya dia tenang. Tidak duduk diam, bukan maknanya sabit yang tak gerak-gerak tu, bukan. Sebab as-sabt, hari Sabtu tu bukan maknanya dia duduk diam macam batu, itu sabt. Tetapi as-sabt, hari Sabtu itu ialah hari tak bekerja, macam tu maksudnya. Ya. Bagus juga dia timbulkan supaya tidak pening sebab memang di dalam bahasa Arab as-sabtu sabit bisa itu maknanya tidak bergerak, tidak diam, dia diam tak bergerak-gerak. Tapi as-sabtu itulah hari tenang, hari sakinah. Kalau saya baca salah tu saya mohon maaf lah, sebab ini memang disebut dalam tafsir Mutawalli Sya'rawi. Kalau nak dengar dia punya ceramahnya yang boleh bahasa Arab, boleh cari YouTube tafsir surah An-Nisa ayat 47 dia terangkan tentang Ashabus Sabt ini, ataupun tafsir Al-A'raf ayat 163. Okey. Saya nak tengok kalau ada pertanyaan-pertanyaan tu saya boleh jawab direct kalau saya buka Okey. Saya balik kepada tentang perintah Allah. Ramai di antara mereka yang engkar dengan perintah Allah itu cuba untuk sering menimbulkan keraguan, mengatakan kenapa begitu, kenapa begini dan sebagainya. Kita lihat
kita lihat contohlah, saya nak buat contoh satu kumpulan contohnya bercerita tentang wanita. Kenapa wanita yang kononnya feminis lah memperjuangkan hak wanita. Kenapa wanita ini mesti pakai tudung? Kenapa wanita dapat sikit dalam harta pusaka? Ini adalah golongan yang mempertikaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan hanya berlaku kepada ashabus sabti saja, tetapi berlaku kepada juga kepada golongan-golongan sehingga hari ini. Sentiasa ada golongan yang melakukan perkara tersebut. Jadi kita perlu waspada kalau ada golongan yang mempertikaikan syariat Allah. Kita perlu mempertahankan syariat Allah, perlu mempertahankan apa yang Allah sebutkan kepada kita untuk kita untuk kita betulkan supaya kita sama-sama taat kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat sekalian. Sebab itu kita ni bila kita kata sahabat syurga, saya ulang sekali lagi, sebelum ni mungkin pernah terangkan. Sahabat syurga ialah sahabat yang menarik yang lain untuk melakukan sesuatu yang betul. Sahabat syurga ialah sahabat yang sentiasa menegah daripada sahabatnya melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. So kita tidak boleh claim diri kita sahabat syurga kalau kita tidak seru sahabat kita kepada perkara yang baik. Kalau kita tidak seru, maksudnya kita tidak cegah sesiapa sahaja yang melakukan keburukan untuk memperbaiki amalannya, memperbaiki dirinya daripada melakukan mungkar. Sebab itu saya tekankan hari ini tentang cerita Ashabus Sabti. Ashabus Sabti, saya betulkan ni, Sabtu itu adalah hari Sabtu, tetapi makna di samping Sabtu itu dimaksudkan, ni saya ambil pandangan Mutawalli Syarawi, Sabtu itu sakinah, tidak melakukan aktiviti selain daripada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau as-sabtu, sabat itu tetap tidak bergerak-gerak, macam kita kata sabbit imani, tetapkanlah imanku, itu lain maknanya. Tidak kata sabbit imani, kita kata sabbit, kita tetapkan. Kalau sabtu maknanya tenang, kita kata sin, bisin. Okay. Kemudian Allah Subhanahu, saya balikkan semula untuk kita kembali kepada maksud ayat ni secara keseluruhan, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada mereka yang tuliskan kitab. Seruan ini kepada golongan Yahudi dahulu, tetapi Allah perlu diingat juga bahawa ini adalah pengajaran untuk kita yang telah memang difokuskan, dikhususkan turun Al-Quran pada kita, maka kita mesti ikut apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran mengatakan lizakari mithla hazil unsayain, wanita itu mendapat, lelaki itu mendapat 2 kali ganda daripada perempuan, maka kita tak boleh lawan. Itu perintah Allah. Bukan sesuatu yang direka-reka. Jadi bila dia merupakan syariat, kita kena ikut. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan aurat wanita ialah hendaklah menutup jalabib, tutup ni dirinya, maka kita kena tutup. Jadi kita tak boleh nak petikai-petikai, kita mesti taat. Kerana kalau kita tak takut, tidak taat, maka kita dikata aunal la'anahum, kita akan dilaknat sebagaimana kama la'anna, sebagaimana laknatnya ashabas sabti wa kana amrullahi maf'ula. Sebab
apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu sesuatu yang mesti berlaku. Tidak apa? Bukan benda tu mungkin berlaku, mungkin tidak, dia pasti akan berlaku. Okey, saya nak tengok lagi kalau ada komen ni, sebab saya takut kalau ada komen nanti kita menjadi keliru. Saya tidak mahu sahabat-sahabat sekalian keliru. Oh, saya teringat yang lepas ada yang minta saya tuliskan doa itu, saya lupalah. Mula-mula hari tu ingat nak nanti, saya kata nantilah, rupanya tak ingat dah. Okey, ini Mazna Ibrahim. Okey, betul. Okey, kita sambung dan kita lihat ayat seterusnya. Ayat yang ke-48. Inna Allah la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Jadi keliru pula hari ni. Okey. Betul, ayat yang ke-48. Inna Allah la yaghfir. Ini saya rasa kita menguatkan apa yang kita baca pada tentang dosa besar yang lepas. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampunkan, tidak mengampuni mereka yang syirik, mensyirikkannya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna zalik. Maknanya Allah tidak mengampunkan syirik, tetapi dosa-dosa yang lain boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman yasha, sesiapa yang dikehendaki. Wa may yushrik billah faqad iftara ithman azima. Sesiapa yang melakukan dosa yang besar, maka dia telah melakukan dosa. Siapa yang melakukan kemungkaran, maka dia, maksudnya syirik, dia melakukan dosa besar. Jadi kita pegang yang ini. Kita perlu tahu bahawa sesiapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni. Selain daripada syirik, Allah akan ampunkan sesiapa yang dikehendakinya. Jadi saya rasa sewaktu kita berbicara tentang syirik dahulu, dalam ayat yang sebelum ini, Bonda bercerita panjang bahawa kita sebenarnya perlu berhati-hati supaya tidak terpesong dalam akidah kita sehingga membawa kepada syirik. Baik dari segi kata-kata, dari segi perbuatan maupun daripada segi niat. Memanglah akidah itu berkait di antara tiga perkara itu. Apa yang ditasdidkan oleh qalb, dan dituturkan oleh an-nutqu bil, kita sebut, kemudian ada yang kita amal bil jawarih, lakukan dengan anggota. Jadi kita dalam setiap percakapan mesti berjaga-jaga supaya tidak membawa kepada syirik. Contohnya saya rasa Bonda dah sebut dahulu, kadang-kadang kita rasa kita cakap biasa tetapi boleh membawa kepada syirik khafi ataupun na'udzubillah betul-betul syirik lah. Contoh kita mempermainkan ataupun menganggap mudah, walaupun sebenarnya mungkin hati kita tidak menganggap mudah perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya solat. Kita kata tak apa kot solat ni tinggal sekali. Tak boleh. Itu tidak boleh kita sebut. Sedih kita, boleh membawa syirik. Begitu juga bila kita bercerita tentang riak beberapa hari yang lalu,
juga sebab yang dikatakan mengesahkan Allah ialah semua perbuatan kita yang kita lakukan itu niatnya kerana Allah. Kalau ada niat selain daripada Allah, perkara itu juga boleh membawa kepada syirik. Jadi kita berhati-hati. Kita kena lihat semua tu. Dan di sini dia kata dia ampunkan selain daripada syirik. Jadi bagaimana kalau dah syirik? Katalah dia dah syirik, kemudian dia taubat kepada Allah dengan syiriknya. Sebenarnya tidak ada apa-apa yang tidak diampunkan oleh Allah. Maksudnya di sini ialah dia syirik sepanjang, dia tak ada tarik balik syiriknya itu. Dia tidak, contohlah, contoh. Kita kan kadang-kadang bila kita sakit, ada orang beri kita cadangan macam-macam supaya kita berubat. Di antaranya dia kata, di zaman dululah, tak tahu zaman sekarang mungkin ada atau tidak ada. Ni kena pergi dekat keramat sekian-sekian, ada perkuburan wali ini sekian-sekian, hantar ini. Hati-hati Kalau dia pergi hantar saja beri makan orang yang jaga tu tak apa. Tapi kalau dia niatkan bahawa keramat itu boleh menyembuhkan sakitnya, ini boleh membawa kepada syirik. Atau dia kata, dia ni kena sampuk. Dia kena pergi letak makanan kat situ, bagi syaitan ke hantu ke yang buat. Dulu-dulu ada, dipanggil buang ancak. Kalau pernah lakukan perkara serupa ini dan boleh membawa syirik, kena taubat. Taubatnya itu betul-betul taubat nasuha, mohon keampunan Allah, mengucap banyak supaya dia maksudnya tidak mengulangi syirik itu dan diampunkan oleh Allah tentang syiriknya. Maksud tidak diampunkan syirik ini maksudnya katalah dia dah syirik menyekutukan Allah dan dia tidak pernah taubat tentang syiriknya, tapi dia minta ampun perkara-perkara yang lain, itu maksudnya tidak diampunkan oleh Allah. Contoh, dia syirik, dia melakukan perbuatan syirik, pergi menyembah kubur ke apa-apa je lah, dan dia semayang juga, doa juga, minta ampun perkara lain, tetapi dia yang dia syirik itu dia tidak tarik balik, tidak minta ampun, maka itulah yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia melakukan dosa besar. Dan saya nak sambung ayat lain, dan 11:26 sikit je ayat ni. Kemudian ayat yang ke-49, Allah Subhanahu menyebutkan, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balil ladzi yuzakki man yasha wa la yuzlamun fatila. Tidakkah kamu lihat, mereka, perhatikan mereka yang merasakan, merasa macam dia suka, yuzakkuna anfusahum, puji-puji diri dia sendiri. Dia rasa dia bagus. Balillahu yuzakki man yasha. Padahal perkara yang bukan hak, perkara itu bukan hak manusia. Macam inilah. Kita rasa kita ni bagus. Kita ni, saya rasa Bonda ada sebut sebelum ini ketika bercerita tentang riak dari segi amal ibadah. Bila buat sesuatu kita rasa diri kita bagus, bersih, saya dah bersihkan, saya keluarkan zakat harta saya bersih, saya tak campur-campur benda yang haram, saya tak melakukan benda haram, saya adalah yang terbaik. So tak boleh. Allazina yuzakkuna anfusahum balillazi yuzakki man yasha. Balillah, tetapi Allah lah yang membersihkan siapa yang dikehendaki. Wala yuzlamuna fatila, dan tidak memberikan maksudnya tidak zalim, tidak kurangkan sedikit pun. Kalau kita amal baik maka dapat baik, kalau amal buruk dapat buruk. Macam itulah Jadi maksudnya kita tidak boleh menentukan bahawa kita rasa, oh saya lah yang baik ni,
saya lah yang apa, yang saya dah buat itu, buat ini, saya bersedekah setiap masa, saya sembahyang tak tinggal, ngaji banyak, gini. Tak boleh kita tidak boleh merasakan bahawa diri kita lah paling bersih, diri kita lah paling baik. Walaupun kita tidak puji diri kita secara bercakap, tetapi kita sudah merasa, kadang kita ego, kita tengok orang tak solat, kita rasa apalah dia tu gini. Kita kalau nak tegur orang, jangan kita sebut kepada orang lain, apalah dia tu tinggal sembahyang gini. Apalah dia tu kedekut nak mampus. Astaghfirullahaladzim. Macam-macam minta maaf. Selalu dengar orang cakap macam tu. Jadi kita tidak hak Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan seseorang itu baik atau buruk. Allah yang menentukan orang itu telah bersih ataupun tidak. Amal orang itu amalnya tinggi ataupun tidak. Jadi kita, bagaimanapun kita beramal, bagaimanapun kita buat kebaikan, kita tidak boleh rasa diri kita yang terbaik. Sebab itu hati-hati daripada sifat ego dan sombong. Hati-hati daripada sifat ego dan sombong. Kita tidak boleh menentukan bahawa kita adalah yang terbaik ataupun kita telah buat lengkap dan sempurna. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sentiasa beristighfar, sentiasa memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita manusia biasa. Jadi kita perlu sentiasa ingat dan sentiasa berjaga-jaga dalam setiap kata dan perbuatan kita. Jadi betul lah kita selalu kata yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri kita sendiri. Jadi macam jugalah Bonda sebutkan bahawa kalau ada saya tersilap, tidak berapa lengkap, ampun maaf. Sebenarnya Bonda berusaha untuk buat sesuatu yang terbaik, tetapi Allah yang menentukan adakah kita telah buat yang terbaik ataupun tidak. Kita sama saja. Dan berulang kali juga Bonda sebutkan bahawa Bonda share ini berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan dengan sedikit ilmu yang Allah anugerahkan. Bukan berarti Bonda rasa Bonda terbaik ataupun Bonda ada banyak untuk disampaikan, tetapi Bonda sedang mencari dan Bonda juga sedang menggali ilmu. Kadang-kadang sepagian juga ataupun seharian sebelum itu baca, lihat, dan itu adalah sesuatu yang Bonda perlukan dalam hujung usia ini. Sebab itulah Bonda buat tadabbur ini. Sekurang-kurangnya ada aktiviti yang kita boleh berkongsi, boleh kita mencari ilmu. Untuk itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya Allah rahmatilah pertemuan kami ini, berkatilah dan mudah-mudahan ya Allah berilah hidayah kepada kami semua, kami yang mengikuti tadabbur ini daripada tadi sampai sekarang. Andai salah dan silap ya Allah ampunkanlah, ada salah silap daripada pihak saya maupun yang mendengar, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Dan kita baca doa selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.